Saya di Berita RTM Sahih dan Berimbang. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita perdana 16 Disember 2022. Ya, bersama saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Hazel Desmond. Berikut paparan utama malam ini. 21 maut. Tragedi tanah runtuh di tapak perkhemahan Batang Kali. Perjanjian kesepahaman kerjasama jamin kestabilan politik, fokus pacu ekonomi. Baik, itu tadi visual kejadian tanah runtuh di tapak perkhemahan Fathers Organic Farm Batang Kali, Selangor yang mengorbankan 21 nyawa setakat ini. Takziah kami ucapkan kepada waris mangsa yang maut. Semoga tabah menghadapi dugaan ini. Bersama kita bertafakur sejenak sebagai penghormatan kepada mangsa yang terkorban. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Abidah Maimunah Iskandaria menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga bangsa terkorban tanah runtuh. Sri Paduka Baginda Berdua turut menzahirkan rasa duka cita serta berharap seluruh keluarga bangsa sabar dan tabah menghadapi dugaan. Selain itu, Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong juga menzahirkan penghargaan kepada para anggota jabatan dan agensi kerajaan yang terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat mangsa. Sri Paduka Baginda berharap operasi dapat dilakukan secara rapi dan terancang selain mendoakan agar dipermudahkan segala urusan dalam usaha mencari serta menyelamat mangsa yang terperangkap. Pengusaha tapak perkhemahan yang terlibat dalam tragedi tanah runtuh tiada lesen kebenaran sebagai tapak aktiviti perkhemahan. Menteri Pembangunan dan Kerajaan Tempatan Nga Korming berkata tidak ada sebarang lesen diluluskan Majlis Perbadanan Hulu Selangor kepada pengusaha berkenaan. Pengusaha terbabit hanya memperoleh kelulusan menduduki bagi tujuan tanaman sayuran organik. Malah sebarang aktiviti perkhemahan tidak mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa tempatan. Dan saya juga nasihatkan kepada semua pengusaha-pengusaha sebelum buat campsite dekat kawasan berisiko tinggi adalah perlu dan wajar mendapat nasihat daripada Jabatan Mineral dan Geosains. Tindakan tegas akan diambil terhadap pihak yang melanggar undang-undang ditetapkan. Beberapa tapak perkhemahan yang terletak berhampiran lokasi tragedi diarah tutup serta-merta buat sementara waktu. Arahan berkuat kuasa sehingga dimaklumkan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata semua pengendali tapak perkhemahan diminta tidak menerima pengunjung sehingga dimaklumkan kelak. Pada masa sama, beliau meminta Ketua Polis Negara menambah bilangan anggota penyelamat di lokasi. Usaha tertumpu kepada operasi menyelamat mangsa yang belum ditemui. Sebanyak 450,000 meter padu tanah menghempap tapak perkhemahan dalam tragedi tanah runtuh di Fathers Organic Farm Batang Kali, Selangor. Siasatan awal mendapati kegagalan cerun menyebabkan runtuhan berlaku.
Berdasarkan kepada cerapan data awalan di tapak kejadian, terdapat kegagalan pada cerun tambakan dengan dimensi runtuhan sepanjang kira-kira 500 meter, lebar 200 meter serta dalam 8 meter dengan anggaran isi padu runtuhan 450,000 meter padu yang melanda kawasan tersebut. Sementara itu, faktor cuaca tidak menentu pastinya menyukarkan anggota daripada 15 agensi terlibat dalam misi mencari dan menyelamat. Kru RTM turut membuat tinjauan udara bersama pasukan gerakan udara PDRM. Perinciannya bersama wartawan Fauzura Yusof yang mengikuti tinjauan operasi itu. Tinjauan udara menggunakan helikopter jenis Agusta Westland 139 dengan ketinggian 3,500 kaki dari aras bawah dikendalikan 2 juruterbang yang diketuai Superintendent Jeffrey Jaafar serta dibantu oleh 2 kru penerbangan. Tinjauan atas udara selama lebih dari sejam dilihat kerja menyelamat dan mencari masih lagi dilaksanakan. Seperti yang dimaklumkan sebelum ini, kawasan berkenaan telah ditutup kepada orang awam dan dikategorikan sebagai kawasan berisiko tinggi. Malaysia PDRM berada di atas untuk tinjauan udara susulan kejadian tanah runtuh di tapak perkemahan Fathers Organic Farm, Gohtong, Batang Kali, Selangor. Pastinya keadaan faktor cuaca yang tidak menentu kita harapkan tidak mengganggu sebarang operasi menyelamat dan juga misi-misi seterusnya. Kalau dapat disaksikan dari atas ini sebenarnya saya dapat lihat beberapa kemah anggota polis dan juga penguatkuasaan didirikan di bawah sana untuk membantu ataupun menyelesaikan misi ataupun operasi menyelamat dan juga misi-misi seterusnya. Pastinya kita harapkan operasi ini berjalan dengan lancar tanpa sebarang halangan dan kita harapkan juga cuaca juga membantu dalam operasi menyelamat dan juga misi seterusnya. Baik, sekian dahulu perkongsian saya buat masa ini. Fauzura Yusof untuk berita RTM. Ketika anak saya mahu menyertai perkhemahan, saya tidak sedap hati. Itu luahan seorang warga emas yang khawatir akan keadaan anaknya yang masih belum ditemui dalam tragedi tanah runtuh di tapak perkhemahan Batang Kali. Tan Ah Choi kali terakhir bertemu anaknya Hong Mei Jing 3 hari lepas ketika mangsa pulang makan bersama di rumahnya di Skinjan. Dan semalam, mangsa yang merupakan guru di SJKC Mun Chong, Kuala Lumpur berkongsi kegembiraan dapat berkhemah bersama rakan-rakan guru lain. Menerusi panggilan video, Mei Jing 38 tahun kelihatan sungguh ceria selain sempat menunjukkan kawasan perkhemahan. Anak pergi camping, pergi mana mereka camping? Saya cakap, Batang Kali sana. Dia cakap sana, aduh susah loh. Itu tanah sudah macam dau. Susah loh. Mungkin tahu sama dia orang tahu mas, internet mas. Cari hospital, cari itu polis. Saya tak tahu. Saya sudah tua, lapar tengok pun lebih, lapar pun lebih. Pun sudah tahu kalau kita hati susah, pun sendiri susah tu. Apa hak pun sendiri sakit. Mesti mau tahu berhenti. Sehingga kini nama anaknya masih tiada dalam senarai mangsa yang dilaporkan di Balai Polis Ulu Yam. Sementara itu, 12 pekerja ladang bersyukur apabila terselamat daripada tragedi tanah runtuh Batang Kali. Menurut mangsa Kung Tang, dia dan rakannya hanya mengalami cedera ringan. Ketika kejadian pukul 2 pagi itu, mereka sedang tidur sebelum terjaga selepas terdengar bunyi dentuman kuat. Lebih cemas apabila gegaran seperti gempa bumi turut dirasai. Kung Tang kemudiannya berlari keluar dan terkejut melihat runtuhan tanah itu berlaku di sebelah tapak perkhemahan. Tanah mai kuat mah. Dua kali mai kuat. Dia macam keluar dia camping orang perkenal lah.
Semalam malam kalau di abang pun apa macam tengok tak boleh. Saya sini side dulu. Tang yang juga warga Myanmar sudah 2 tahun bekerja di ladang yang terletak bersebelahan tapak perkhemahan itu. Setakat 5 petang, 11 jasad bangsa tragedi tanah runtuh telah berada di unit forensik Hospital Sungai Buloh, manakala 7 lagi dibawa untuk proses pengecaman mayat dan bedah siasat. Jelas Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa, setakat ini kesemua jasad bangsa masih belum dikenal pasti sehingga arahan bedah siasat daripada pihak polis dikeluarkan. Mengikut laporannya kita telah menerima 11 mayat sehingga setakat hari ini sejak pukul 1.15 tengah hari tadi, dan kita sedang menerima berita lagi berapa lagi akan hantar di sini, yang itu kita tidak pasti berapa lagi lah ya. Jadi identiti ke semua mayat masih belum kita kenal pasti, dan kita sedang menunggu juga daripada pihak polis untuk mengeluarkan postmortem order. Jadi insya-Allah selepas pada itu kita akan proceed lah. 8 pasukan perubatan forensik akan ditugaskan bagi mempercepat proses bedah siasat. Turut dijalankan khidmat kaunseling dan proses antemortem bersama keluarga bangsa bagi mempercepat pengecaman dan penyerahan mayat kepada waris bangsa setelah selesai bedah siasat kelak. Laluan B66 Jalan Batangkali, Genting, Hulu Selangor ditutup. Penutupan menurut Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Nantalinggi bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya. Berdasarkan pemeriksaan, didapati tiada rekahan terbuka pada permukaan jalan. Namun, arahan dikeluarkan Ibu Pejabat Polis Hulu Selangor bagi memastikan keselamatan orang ramai. Orang awam boleh menggunakan laluan alternatif Jalan Batangkali ke Jalan Ulu Yam Batu Caves Gombak ke Lebuh Raya Kara, Genting Highlands. Pasukan forensik cawangan kejuruteraan Cerun JKM Malaysia berada di lokasi bagi menjalankan siasatan lanjut. Cuaca tidak menentu dan struktur cerun lemah. 2 faktor ini dipercayai menjadi punca tragedi tanah runtuh di tapak perkhemahan Jalan Batangkali, Gotong Jaya. Pakar geoteknik dan geologi berpendapat perubahan alam sekitar serta aktiviti pembangunan di kawasan tanah tinggi boleh mendorong perubahan struktur tanah sekaligus menyumbang kepada bencana itu. Tanah runtuh yang berlaku selalunya dikaitkan dengan turunan hujan yang tidak menentu atau berlakunya kepala air di kawasan yang berbukit di mana ada takungan air sedia ada di atas kawasan tanah tinggi. Ada juga yang berpendapat tanah runtuh berlaku sewaktu keadaan kering yang mana tiada rekod turunan hujan pada waktu itu. Ini sebenarnya adalah disebabkan oleh struktur tanah tersebut yang mana bila berlakunya hujan, air dia akan meresap masuk ke dalam tanah. Bila mana dia meresap masuk ke dalam tanah, dia mengurangkan struktur dan juga kekuatan licin tanah. Jadi bila dia mengurangkan struktur kekuatan licin tanah, dia mewujudkan garis geliciran tersebut. Ini berlaku disebabkan oleh keboleh-telapan air yang memasuki di dalam ruang-ruang tanah, di mana ia akan menyebabkan tanah menjadi tepu sepenuhnya. Bila mana ia tepu ataupun dia terendam lama selepas hujan berlaku, dia akan mengurangkan faktor kestabilan tanah. Dan seterusnya, bila faktor kestabilan tanah itu berkurangan, dia boleh menyebabkan kegagalan cerut ataupun tanah runtuh. Pada saya, kejadian ini walaupun amat-amat sukar untuk kita ramal di mana tempat yang
exact akan berlaku, tetapi indikator kegagalan itu pastinya telah muncul beberapa hari sebelum ataupun even minggu sebelum yang melalui kemunculan rekahan di kawasan lereng-lereng bukit, dan kalau kita lihat video yang di-share, ianya berlaku bersebelahan dengan jalan raya. Dan by right, sekiranya ada satu orang kata pemantauan telah dibuat, kita pasti boleh lihat munculnya rekahan-rekahan tensi selari dengan pembukaan jalan raya yang menunjukkan adanya pergerakan rayapan ataupun creeping telah berlaku di bahagian dalam dan menunggu masa untuk gagal sepenuhnya. Jadi ianya masih di peringkat awal untuk kita tafsir secara keseluruhan. Dalam pada itu, rakyat diminta memandang serius amaran Jabatan Meteorologi bagi mengelak sebarang insiden tidak diingini berlaku. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata pihaknya telah berbincang dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia untuk bekerjasama dengan syarikat telekomunikasi bagi meningkatkan sistem amaran terutama di kawasan berisiko seluruh negara. Kita harap semua warga sentiasa mendengar amaran daripada Jabatan Kaji Cuaca. Saya harap kita pandang serius amaran-amaran ini. Mungkin kerajaan perlu meneliti sekiranya bentuk amaran itu boleh kita panjangkan kepada mungkin beberapa bentuk aktiviti yang berisiko. Dan kita kena, bagi saya, dapatkan sikit maklum balas dari agensi-agensi dan jabatan-jabatan yang terlibat untuk lihat bagaimana kita boleh tambah baik sistem amaran. Dan berikut kronologi tragedi tanah runtuh di kawasan tapak perkhemahan Batang Kali. Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor menerima panggilan kecemasan pada pukul 2.24 pagi. Anggota bomba terawal tiba di lokasi kejadian kira-kira pukul 3 pagi. Operasi mencari dan menyelamat melibatkan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Kubu Baru, BBP Rawang, BBP Genting Highlands, BBP Sentosa, BBP Ampang, BBP Pandan, BBP Kota Anggerik, BBP Kajang dan BBP Andalas. Turut sama dalam operasi Persatuan Bomba Sukarela, Bomba Swasta, PDRM, anggota APM, KKM dan pasukan SMART. Pada 3.39 pagi, PPAD lapor sampai di lokasi kejadian untuk meninjau keadaan semasa. Seterusnya pada 3.45 pagi, PASPA 01 bergerak ke lokasi kejadian dan tiba pada pukul 4.45 pagi. PASPA 02 dan 03 kemudiannya digerakkan pada 4.50 pagi ke lokasi. 17 mangsa pertama berjaya dibawa keluar pada 5.17 pagi dan dibawa ke Balai Polis Gohtong Jaya. Pada pukul 7.47 pagi, seramai 48 mangsa berjaya diselamatkan. Seterusnya, pada 9.15 pagi, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA mengesahkan 8 mangsa maut. Manakala 60 mangsa selamat ditemukan dan 7 daripadanya mengalami kecederaan. Pada 11 pagi, polis mengesahkan 9 maut termasuk seorang kanak-kanak berusia 5 tahun dengan 25 lagi masih dikesan dan 53 selamat. Setengah jam kemudian, Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa memaklumkan 13 mangsa ditemui maut sementara 25 mangsa masih terperangkap. Setakat 7.30 malam, 21 mangsa maut ditemukan dan 12 dilaporkan masih hilang. Sementara 61 mangsa ditemukan selamat. Operasi mencari dan menyelamat terus dipergiatkan. 5 gabungan utama, Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak, Gabungan Rakyat Sabah dan Warisan menandatangani dokumen perjanjian menyokong kerajaan perpaduan. Perjanjian persefahaman kerjasama itu menggariskan kerjasama bersama bagi menamatkan kemelut politik negara selepas pilihan raya umum ke-15. Majlis menandatangani dokumen perjanjian disempurnakan pengerusi dan setiausaha agung setiap gabungan parti.
Objektif utama perjanjian supaya semua parti yang bersama dalam kerajaan perpaduan bersatu dalam memberi kepercayaan kepada Perdana Menteri. Isnin ini usul undi percaya bagi membuktikan keabsahan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10 akan dibentangkan pada hari pertama persidangan Dewan Rakyat Penggal ke-15 selain majlis angkat sumpah semua ahli parlimen. Dan sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemeteraian perjanjian persefahaman kerjasama kerajaan perpaduan merupakan sejarah bermakna dalam perkembangan politik tanah air. Penerusinya, parti-parti politik di bawah kerajaan perpaduan dapat mencapai persefahaman mengenai hala tuju jelas membangunkan negara dan menjamin kestabilan politik. Maknanya tumpuan kepada soal tata kelola, good governance dan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih meyakinkan. Ini tidak boleh dicapai tanpa kerjasama rakan-rakan pimpinan parti dari Semenanjung dan Sabah dan Sarawak dengan beberapa perakuan yang lebih berdasarkan kepada komitmen kita kepada prinsip-prinsip dan perjuangan dan dasar. Sementara itu, kelima-lima presiden dan pengerusi gabungan parti politik terlibat berharap perjanjian yang dimeterai dapat mewujudkan kerajaan perpaduan yang stabil dan fokus kepada usaha meningkatkan ekonomi negara serta isu semasa yang dihadapi rakyat. Dan saya yakin dengan terjemahnya satu permufakatan yang kita yakin akan dapat memantapkan suasana politik dalam negara kita, bukan hanya perlu dipaparkan di dalam negara, bahkan juga di peringkat luar negara. Bila ada kestabilan politik, sudah yakin, kita pasti bahawa ekonomi juga akan turut stabil. Soal menjana ekonomi mengikut pertumbuhan yang disasarkan kerana harapan terlalu tinggi kepada Yang Berhormat Datuk Seri Anwar selaku Perdana Menteri dan pimpinan baru. Dokongan inilah yang menjadi wadah kepada Barisan Nasional dan tentunya rakan-rakan lain juga untuk mendukung kekuatan Datuk Seri Anwar. Kita yang telah menantangi pemufakatan ini akan terus berusaha untuk membangunkan negara dengan dasar-dasar yang boleh memacukan pembangunan kita dengan teratur. Dan sudah tentu Yang Berhormat Perdana Menteri kita dengan latar belakang beliau dan pengalaman beliau, saya percaya dapat meneruskan usaha-usaha yang dikendaki oleh rakyat Malaysia. Kita di Sabah amat memerlukan suasana seumpama ini kerana ianya boleh memberi suatu harapan yang begitu baik dan tinggi kepada Sabah, terutama dalam aspek ekonomi dan juga pembangunan di Sabah, sebuah negeri yang agak besar. Baik saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat isyak. Kita ke perkembangan berikutnya. Pada itu, Ketua Penerangan PKR Fahmi Fazil menyifatkan perjanjian persefahaman akan menamatkan sebarang gerakan menggulingkan kerajaan yang sah. Ini adalah satu signal yang sangat baik pada hari Jumaat ini, beberapa hari sebelum sidang parlimen pertama, dan kita jangkakan insya-Allah pada hari Isnin nanti semua akan berjalan dengan baik. Dan seperti yang kita lihat, hubungan yang akrab dan erat di kalangan pimpinan tertinggi parti-parti dalam Kerajaan Perpaduan Malaysia ini memberi signal yang jelas. Fokus kita adalah untuk menyelesaikan masalah rakyat. Saya merasa sunyi dan perasaan sedih berpanjangan. Saya sering menyalahkan diri dalam setiap permasalahan. Saya kerap mempunyai pandangan negatif terhadap diri sendiri. Awas, itu tanda-tanda kemurungan. Jangan pandang remeh kerana masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka menjadi masalah kesihatan kedua tertinggi selepas penyakit jantung.
Jangan biar emosi mengawal diri anda. Bersua kembali. Korea Selatan komited memperkukuh hubungan dagangan dan memperluas skop kerjasama dengan Malaysia pada masa akan datang. Duta Besar Korea Selatan ke Malaysia, Yeo Seung Bae berkata, ini terutama dalam industri berteknologi tinggi, sektor tenaga hijau dan tenaga boleh diperbaharui. As you may know, already many Korean companies are ramping up their investments in that area, so which includes semiconductor and EV batteries and green hydrogen and carbon capture and storage and so on. And halal also another important area we can cooperate for mutual the benefit. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran logo rasmi sempena ulang tahun ke-40 Dasar Pandang ke Timur antara Malaysia dan Korea Selatan. Menampilkan warna bendera kedua-dua negara, logo rasmi tersebut mencerminkan hubungan dua hala yang kukuh yang terjalin sejak sekian lama. Jumlah dagangan dua hala antara Malaysia dan Korea Selatan melepasi $20 bilion Amerika bagi 10 bulan pertama tahun ini. Peningkatan dagangan disumbangkan industri semikonduktor, produk elektrik dan elektronik serta petrokimia. Dan ini susulan insiden kebocoran data pribadi 5 juta penumpang dan kaki tangan AirAsia. Pasukan Jabatan Pelindungan Data Pribadi dan Cyber Security Malaysia telah melakukan pemeriksaan di AirAsia Aviation Group Limited semalam. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil, siasatan dilakukan dan beberapa dokumen serta peralatan telah diambil sebagai bukti. Pada 15 Disember semalam hari Khamis jam 2 suku petang, 5 pegawai dari Jabatan Pelindungan Data Pribadi serta 2 pegawai dari Cyber Security Malaysia telah melakukan satu pemeriksaan di premis AirAsia Aviation Group Limited dan sedang mengambil dalam proses untuk mengambil beberapa dokumen serta beberapa peralatan berhubung isu masalah keselamatan data dan saya difahamkan proses itu sedang berjalan dan apa-apa maklumat tambahan berkait dengan isu pencerobohan data ataupun kecurian data melibatkan syarikat-syarikat yang pernah diumumkan sebelum ini, kita akan update dari semasa ke semasa. Fahmi bercakap dalam sidang media sempena Majlis Amanat Menteri KKD di Putrajaya. Ditanya media sama ada AirAsia Aviation Group Limited punca kepada kebocoran data, beliau memberitahu perkara itu masih dalam siasatan dan tindakan telah diambil dan sedang berterusan sehingga kini. Baik, kita beralih ke perkembangan banjir. Situasi banjir di 6 negeri iaitu Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor dan Sarawak masing-masing kekal. Setakat pukul 6 petang tadi, Laporan Bencana Nasional APM merekodkan jumlah keseluruhan 2,281 penduduk terjejas kini berlindung di 15 pusat pemindahan sementara. Dan berikut perincian mengikut negeri terjejas. Kita akan ikuti perkembangan cuaca semasa seluruh negara bersama pegawai Met Malaysia Khairatun Nisa Syamsuddin. Silakan.
Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk informasi cuaca yang terkini. Berdasarkan imej satelit semasa, dapat diperhatikan kelompok awan aktif membawa hujan serta ribut petir dilihat lebih tertumpu di semenanjung Malaysia berbanding di negeri Sabah dan Sarawak, yang mana ketika ini keadaan hujan serta ribut petir dilihat sedang berlaku di hampir semua negeri di semenanjung Malaysia kecuali di negeri Perlis, dan keadaan hujan serta ribut petir yang sedang berlaku di negeri-negeri pantai barat seperti negeri Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka dan juga negeri Johor ini dijangkakan mampu untuk berlarutan sehingga ke tengah malam nanti. Begitu juga di negeri-negeri pantai timur semenanjung Malaysia. Manakala di negeri Sarawak pula, keadaan hujan serta petir dilihat lebih tertumpu di bahagian pedalaman dan juga utara, turut melibatkan di bahagian pedalaman negeri Sabah dan juga pantai barat serta labuan di negeri Sabah. Dan keadaan hujan yang sedang berlaku di negeri Sabah dan Sarawak ini dijangkakan boleh beransur reda dalam tempoh masa 2 hingga ke 3 jam sahaja lagi. Turut dicerap pada ketika ini, kelompok awan aktif membawa hujan serta petir lebih tertumpu di kebanyakan bahagian di Laut Cina Selatan dan dijangkakan bergerak ke arah baratan mendekati rantau negara kita menjelang ke malam ini. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran yang kencang dan juga gelora serta amaran hujan berterusan peringkat waspada di negeri Kelantan, Terengganu, juga di negeri Pahang dan di negeri Johor, dan keadaan hujan serta ribut petir yang boleh berlaku di negeri-negeri ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke 20 Disember nanti. Dan keadaan hujan berterusan ini boleh menyebabkan banjir di kawasan-kawasan yang berkedudukan rendah. Selain itu, amaran yang kencang dan juga laut bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga telah dikeluarkan di kawasan perkapalan yang telah ditandakan dengan warna kuning, jingga dan juga merah ini, dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 22 Disember nanti. Dan berikutan ketinggian ombak boleh melebihi 4.5 meter. Ini adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti perkapalan, bot-bot kecil, perkhidmatan feri, sukan dan juga rekreasi laut, termasuklah aktiviti-aktiviti di pelantar minyak, terutamanya di kawasan yang telah ditandakan dengan warna merah ini. Baiklah, sekian dahulu laporan cuaca pada malam ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian melaporkan, Khairatunisa Syamsuddin. Assalamualaikum. Baik, berita perdana kita teruskan dengan perkembangan sukan. Rakan penyampai Akhtar Hamzah teruskan. JDT, dominasi anugerah bola sepak kebangsaan 2022. Assalamualaikum, terima kasih Hazel dan juga Syarin. Kita mulakan dengan anugerah bola sepak kebangsaan 2022 ABK 22.
Juara 9 kali Liga Super Johor Darul Ta'zim JDT menepati ramalan dengan mendominasi anugerah berkenaan selepas membolot 8 kategori utama pada majlis yang berlangsung secara maya semalam. Paling mencuri tumpuan, penyerang sensasi negara Arif Aiman Muhammad Hanafi mempertahankan gelaran pemain paling bernilai MVP buat musim kedua berturut-turut selain turut dinobatkan penyerang terbaik dan pemain muda terbaik. Bintang muda berusia 20 tahun itu mempertahankan gelaran dimenangi tahun lalu selepas mempamer prestasi cemerlang dan konsisten sepanjang musim ini bersama JDT. Kem Harimau Selatan yang menyapu bersih kejuaraan musim ini iaitu Liga Super, Piala Malaysia, Piala FA dan Piala Sultan Haji Ahmad Shah terus cemerlang pada ABK 22 selepas Syahrul Saad diumumkan pemain pertahanan terbaik. JDT turut mendominasi kategori lain termasuk anugerah pemain tengah terbaik menerusi Afiq Fazail, sementara Baxel da Silva memenangi anugerah pemain import terbaik dan penjaring terbanyak Liga Super 2022 selepas menjaringkan 29 gol. Melengkapkan lagi malam gemilang mereka, JDT sekali lagi memenangi anugerah pasukan terbaik sekaligus mempertahankan gelaran berkenaan sejak musim 2018. Sementara itu, Petaling Jaya City FC berjaya meraih 2 kategori iaitu anugerah Fair Play selain penyerangnya Darren Lock memenangi penjaring terbanyak tempatan Liga Super dengan 10 gol. Kejayaan mara ke batas akhir Piala FA dan muncul naik juara Liga Super pula melayakkan Nafuzi Zain yang mengendalikan Terengganu FC sebelum ini memenangi anugerah jurulatih terbaik. Skuad Harimau Malaya kini sudah bersedia untuk membawa cabaran ke Piala AFF 2022. Ketua Jurulatih Kim Panggon telah menamakan senarai akhir 23 pemain ke kejohanan itu yang bermula 20 Disember hingga 16 Januari depan. Menurut senarai yang dikeluarkan, 2 pemain naturalisasi Lee Tak dan Sergio Aguero antara yang tersenarai selain Muhammad Safawi Rashid, Muhammad Faisal Abdul Halim, Darren Lock dan Muhammad Hakimi Azim Rosli di jentera serangan. Sementara itu, 4 daripada 28 pemain yang dipanggil menyertai kem latihan pusat sejak 29 November digugurkan iaitu penjaga gol Azri Abdul Ghani, pemain tengah Alif Izwan Yuslan serta 2 penyerang M. Kogileswaran Raj dan Ramadan Saifullah Usman. Selain itu, pemain pertahanan kacukan Dion Coles tidak dapat menyertai skuad kerana urusan peribadi. Skuad Harimau Malaya akan berlepas ke Yangon pada Isnin ini bagi memulakan kempen kumpulan B Piala AFF bertemu Myanmar pada 21 Disember. Diikuti perlawanan menentang Laos di Stadium Nasional Bukit Jalil 24 Disember, Vietnam di Hanoi pada 27 Disember dan Singapura di Bukit Jalil 3 Januari. Dalam pada itu, Persatuan Bola Sepak Malaysia FM hari ini memperkenalkan Solin Al-Zu'ubi sebagai Ketua Jurulatih baru skuad wanita kebangsaan. Pengerusi Jawatan Kuasa Bola Sepak Wanita FM, Datuk Soraya Yaakob berkata kehadiran Solin sebagai satu permulaan yang baik bagi pasukan wanita negara. Tambah beliau, selain menjadi Ketua Jurulatih, Solin juga dipertanggungjawab untuk merancang pelan pembangunan bagi bola sepak wanita negara. She will be advising FAM, advising Jawatankuasa Wanita bersama dengan Exco FAM untuk pasukan-pasukan kebangsaan dan juga pembangunan. Because of that, she is looking back the pelan pembangunan yang supposedly launched last year. Remember, and then because of we are waiting for her to come to look through and to fit in with FIFA requirement. Dalam pada itu, Solin yang juga bertindak sebagai Ketua Unit Bola Sepak Wanita FM berkata, skuad negara mempunyai barisan pemain yang baik. I arrived here 2 weeks ago
and I had the chance to attend few matches where I saw some girls playing. I felt the football passion, I felt the football energy there. I saw the fighting spirit inside these young girls, which gave me the boost to start working here. Beliau turut mendedahkan beberapa perancangan jangka pendek dan panjang dalam usaha untuk memperkasakan bola sepak wanita negara. Ia termasuk untuk mengadakan liga berstatus amatur bagi memastikan pembangunan bola sepak wanita berada pada landasan tepat. Solin yang berasal dari Jordan sebelum ini merupakan ketua unit bola sepak wanita dan penolong pengarah teknikal di Persatuan Bola Sepak Jordan selain menjadi ahli jawatan kuasa bola sepak wanita AFC sejak dari tahun 2019. Kejohanan skuash berpasukan wanita dunia 2022. Perjalanan skuad negara dalam kempen kali ini berakhir di peringkat separuh akhir selepas tewas kepada juara bertahan dan juga tuan rumah Mesir. Pada aksi yang berlangsung di Kahirah itu, Chan Wiyen turun sebagai pemain pertama Malaysia. Dia menambil gelar si cemerlang untuk memberi saingan dalam set pertama sebelum tewas kepada pemain nombor 3 dunia dari Mesir, Hania El-Hamami, 11-8, 11-2 dan 11-5 dalam tempoh 23 minit. Malaysia cuba bangkit pada perlawanan kedua menerusi pemain ranking ke-31 dunia, Aifa Azman. Biarpun berjaya memberi tentangan sengit, namun Aifa terpaksa akur dengan kehebatan lawannya, Nouran Gohar, yang juga pemain nombor 1 dunia dalam pertarungan selama 43 minit. Nouran menang 11-8, 11-3, 3-11 dan 11-4 untuk membawa tuan rumah ke final dengan kemenangan 2-0. Menanti Mesir bagi merebut kejuaraan adalah pasukan Amerika Syarikat yang kali pertama melangkah ke pentas final. Seramai 800 pelumba dijangka memeriahkan edisi sulung perlumbaan Peak Attack Com 2022 yang berlangsung Ahad ini. Jelas penganjur, perlumbaan tersebut meliputi 30 km ke puncak Gotong Jaya. Perlumbaan itu menawarkan 20 kategori meliputi terbuka, elit, terbuka lelaki dan masters menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan RM20,000. Kalau kita ada rider elit kat sini, kita ada TSG, Sapura, lepas tu kita ada penyertaan daripada luar negara, Korea, United States, Kanada, Ireland dan Filipina. Jadi ini salah satu daya penarik sebab kita rider-rider yang biasa main dekat sini memang selalu naik sampai ke Gotong tapi hanya sampai dekat guard post, but now you dapat lalu terus, dan ini satu cabaran yang kita berminat nak rasa. Perlumbaan yang mengambil inspirasi daripada cabaran KOM Taiwan ini dijangka akan menjadi acara tahunan bagi pelumba yang berminat dengan perlumbaan endurance. Salah satu daripada perkara utama ialah untuk memastikan keselamatan dari segi cyber, keselamatan data, memastikan bahawa rakyat dapat menikmati perkhidmatan telekomunikasi yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, kerana saya lihat ini adalah isu-isu yang sangat dekat di hati rakyat, ya, masalah internet dan sebagainya. Jadi harapan saya bagi Kementerian Komunikasi dan Digital, kita dapat berusaha untuk mengangkat cerita dan naratif yang dapat menyatu padukan rakyat, kerana inilah satu-satunya negara kita mesti jaga dengan baik, dan Malaysia ini adalah Malaysia kita dan kita mesti sama-sama bersatu padu untuk membangunkan negara kita, insya-Allah. Kes saman kematian model Mongolia Altantuya Sharibu, Mahkamah Tinggi Shah Alam memutuskan ganti rugi RM5 juta kepada keluarga mendiang model Mongolia berkenaan.
Hakim Datuk Wazir Alam Maidin Mira membenarkan saman yang difailkan oleh ibu bapa model berkenaan Dr. Syaribu Setef dan Altan Seksek Sanja serta dua cucu mereka. Saman difailkan terhadap dua bekas anggota Unit Tindakan Khas, Chief Inspector Azila Hadri dan Korporal Sirul Azhar Umar, bekas penganalisis politik Abdul Razak Baginda serta Kerajaan Malaysia. Hakim Datuk Wazir Alam menjelaskan pihak plaintif berjaya membuktikan kes terhadap kesemua defendant. Keputusan tersebut disampaikan Hakim secara dalam talian. Plaintif memfailkan saman pada 4 Jun 2007 memohon pampasan serta ganti rugi teladan dan teruk selepas mendakwa kematian model Mongolia itu menyebabkan trauma mental dan psikologi kepada anggota keluarga. Pemeriksaan berkaitan masalah bekalan dan isu harga barangan asas dilaksana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerusi Ops Terjah. Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, Ops Terjah antara lain memeriksa dan memantau masalah di premis seperti pasar awam, pasar mini, kedai runcit, gerai penjaja kecil dan kedai makan. Jelas beliau pelaksanaan Ops Terjah juga bertujuan mengenal pasti zon atau kawasan yang terjejas dengan bekalan dan harga mengikut tahap keseriusannya serta mencari punca utama terhadap isu rantaian bekalan dan harga barangan keperluan asas yang melanda negara ini. Menjadi tanggungjawab Kementerian KPDN supaya ianya dapat stabil di pasaran di samping meninjau tentang harga yang pastinya kita mahu rakyat dapat membelinya dengan harga yang berpatutan. Ops Terjah melibatkan 2,200 pegawai penguatkuasa KPDN di seluruh negara. Seorang lelaki ditahan bagi membantu siasatan terhadap satu hantaran di Facebook yang berbaur penghinaan terhadap Yang di-Pertuan Agong berkaitan pelantikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Setiausaha PDRM Datuk Nur Siah Muhammad Saaduddin berkata lelaki berusia 33 tahun itu direman 3 hari selepas ditahan semalam oleh anggota Jabatan Siasatan Jenayah IPD Hilir Perak. Turut dirampas satu telefon bimbit serta kad SIM yang dipercayai digunakan untuk memuat naik hantaran berkenaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Orang ramai diingatkan menjadi pengguna media sosial yang berhemah dan tidak menggunakan platform itu untuk membangkitkan kegusaran dan kebencian yang boleh menggugat keharmonian negara. Seorang lelaki melakukan luncur udara dengan berpakaian lengkap Santa. Lebih menarik, aktiviti itu dilakukan bersama anjing peliharaan. Kita saksikan dalam hashtag. Lelaki ini membuat keputusan untuk menarik perhatian ramai dengan cara terbaru. Aksi anjing peliharaannya yang dilihat asyik menikmati luncur udara bersamanya menjadi tumpuan utama netizen. Video yang mendapat perhatian ramai dan tular di media sosial ini mendapat lebih 19 juta tontonan dan 1 juta tanda suka. Bagaikan adegan dalam filem Disney, pelakon gadis cilik asal Amerika Syarikat ini memegang seekor burung sambil menyanyi dengan suara yang merdu. Menurut caption video tersebut yang dimuatnai ibu kepada gadis ini, burung tersebut terlanggar tingkap rumahnya dan anaknya membantu binatang itu dengan menyanyikan sebuah lagu sebelum melepaskannya. Dan ini pula video bermain piano di tempat awam atau di kawasan pusat beli belah sudah sering kita lihat. Berbeza kali ini apabila seorang lelaki dari Bristol yang lengkap berpakaian menyelam serta tangki oksigen memuat naik videonya bermain piano di dalam laut. Apa yang lebih menarik, lelaki tersebut memainkan lagu dari filem animasi The Little Mermaid, Under the Sea, di dasar laut.
Baik, berita perdana 16 Disember 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Ya, yang sahih di RTM. Salam perpaduan.